Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehati sejiwa dan salam satu Malaysia. Saya titipkan buat anda, warga Bumi Merdeka. Apa khabar orang Kedah, orang kampung tercinta? Tetapi maaf, hari ini saya milik Terengganu. Hadirin, senang rasa hati ini dapat pulang ke kampung halaman. Tanah tumpahnya darahku. Setenang perasaan di jiwa untuk berbicara dengan anda semua. Pemilik senyuman yang berada di sana, anda membuatkan getaran jantung ini makin berdegup kencang. Jadi, tuan dan puan, saya harap manis senyuman ini mampu berkekalan sehingga ke penghujungnya. Kerana bicara saya pada hari ini bakal menjernihkan semua prasangka yang terpahat di dada. Hadirin, sepanjang tempoh untuk merealisasikan wawasan 2020, pelbagai rancangan telah mula dirangka dan dijalankan bagi membangunkan negara kita Malaysia. Bermula dengan rancangan Melaya Ekonomi, dasar ekonomi baru, seterusnya dasar pembangunan nasional. Sehingga baru-baru ini kita dikhabarkan bahawa Malaysia sudah pun menandatangani satu gagasan ekonomi dunia, TPPA. Oleh itu hadirin, saya bawakan kepada anda satu penceritaan menarik Perjanjian Trans-Pasifik TPPA, langkah menuju negara maju. Hadirin, indah kiranya bicara saya pada hari ini andai anda semua mengetahui apa itu TPPA sebenarnya. TPPA adalah satu perjanjian perdagangan bebas serantau terbuka kepada 21 negara ahli APEC dan telah pun disertai oleh 12 negara di rantau Asia Pasifik. Dan Malaysia turut sama bersetuju dengan TPPA ini lantas menandatanganinya. Bertepatan dengan ucapan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mustafa Mohamed. Dunia pada hari ini semakin berubah dan kita tak boleh menghalang perubahan itu daripada terus berlaku. Namun, bagaimana kita, kita sebagai rakyat yang perlu bersiap sedia untuk menghadapinya. Oleh itu, TPPA merupakan satu bentuk perubahan yang akan membawa kita kepada satu dimensi yang baharu dan kita perlu bersiap siaga untuk menghadapinya bagi memajukan negara selari dengan agenda wawasan 2020. Hadirin pemegang amanat bangsa. Benar, melakukan perubahan itu bukan seperti menanam sayuran di batasan. Hari ini di tanah, esok lusa nampak perubahannya. Melakukan perubahan itu, kita perlu bersiap sedia menghadapi jatuh bangunnya. Lemah semangat, mundur selamanya. Namun, jika keazaman negara diikat kepercayaan serta sokongan daripada rakyat, pasti akan menghasilkan sebuah negara yang berjaya daripada segi ekonomi dan kejayaannya. Malaysia sebelum menyertai TPPA adalah merupakan antara senarai 25 negara perdagangan utama di dunia. Meskipun kita hanyalah sebuah negara yang sangat kecil, dengan mengamalkan dasar ekonomi terbuka dan perdagangan bebas FTA, kita akhirnya berjaya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi seiring dengan negara-negara maju yang lain. Strategi dasar Malaysia adalah untuk merundingkan liberalisasi pasaran dalam konteks perdagangan pelbagai hala menerusi Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. Namun begitu, kerjasama ini kurang memberangsangkan kerana pasaran domestik yang masih kecil, ruang lingkup pekerjaan belum dibuka seluasnya. Dan
tidak semua negara mengamalkan dasar buka pintu tanpa ada satu perjanjian bersama. Oleh itu, satu bentuk FTA yang baru mula dibentuk, iaitu TPPA yang mana lebih komprehensif dengan pelbagai skop seperti pemerolehan kerajaan, buruh, alam sekitar dan syarat-syarat perdagangan milik kerajaan itu sendiri. TPPA juga melibatkan piawaian antarabangsa. TPPA juga melibatkan urusan perdagangan TPPA juga melibatkan piawaian antarabangsa dalam perdagangan seperti ketelusan dan anti korupsi, hak asasi manusia, buruh, alam sekitar dan juga kerjasama yang diguna pakai. Hadirin, kita acap kali mendengar kata-kata bersatu teguh, bercerai roboh. Kerana seekor kerbau yang membawa lumpur, habis terpalit semuanya. Kebaikan yang dikongsi bersama akan selamanya memberi manfaat kepada kita. Namun, akibat pada sikap segelintir pihak yang menginginkan keuntungan, pasti akan menghancurkan ikatan yang dibina. Namun begitu, tuan-tuan dan puan-puan usah risau. TPPA bukanlah seperti itu. TPPA merupakan satu-satunya FTA yang mementingkan keadilan, keuntungan dan hak sama rata antara semua negara. TPPA memegang 4 aspek kerjasama bagi mewujudkan suasana yang harmoni dalam perdagangan. Mari kita lihat yang pertama adalah melalui custom. Mengenai bagaimana custom ini memainkan peranan yang amat penting dalam proses import dan ekspor sesuatu barangan antara negara dan bagaimana kerjasama yang dijalinkan ini akhirnya berjaya memberikan peluang untuk mereka melakukan pertukaran maklumat dengan cukup mudah. Penguasaan custom ini juga memudahkan proses kemasukan atau pengeluaran sesuatu barangan antara negara. Namun begitu, mereka masih mengetatkan larangan terhadap barangan yang tidak diingini daripada terus masuk atau keluar, atau larangan terhadap syarat-syarat yang disalahguna pakai. Bagi syarikat perusahaan kecil sederhana pula tidak diketepikan, di mana mereka diberikan peluang untuk menjalinkan perdagangan dengan syarikat PKS pada negara anggota yang lain seperti memasar, menjual serta menjalankan penyelidikan sebelum menceburi pasaran terbuka TPPA. Dan yang ketiga adalah akses pasaran di mana semua negara anggota TPPA dengan rela hatinya bersetuju untuk membentuk satu kumpulan kerja bagi produk bioteknologi moden untuk pertukaran maklumat dan juga kerjasama. Dan juga kerjasama yang terakhir adalah daripada segi tekstil, di mana TPPA telah menggariskan bentuk-bentuk kerjasama dengan tujuan untuk menguatkuasakan peraturan kesalahan custom bagi perdagangan tekstil dan juga pakaian. Hadirin pemegang amanat bangsa, hadirin penggerak ekonomi negara. Tak ada guna kita mendaki gunung yang tinggi tanpa ada tujuannya. Begitu juga dengan penyertaan kita dalam TPPA, di mana Malaysia menyertai TPPA ini adalah untuk menikmati keuntungan yang disediakan oleh mereka. Hasil rundingan yang telah dijalankan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, saya akan khabarkan kepada anda 5 manfaat utama penyertaan kita dalam TPPA. Pertama, pelaburan Malaysia di luar negara adalah terjamin di bawah mekanisme ISDS. Kedua, jika terdapat rampasan atau aset pelabur dimilik negarakan, maka pelabur tersebut berhak untuk membuat pampasan semula. Lihat hadirin bagaimana TPPA ini amat mementingkan kejujuran
dan kita sebagai negara anggota TPPA perlu untuk menghormati hak orang lain. Ketiga, tidak ada diskriminasi dalam pelaburan Malaysia di luar negara, melainkan dalam situasi tertentu seperti mana telah dicatatkan dalam syarat pengecualian negara tersebut. Misalnya, barang yang tidak mahu mereka terima atas dasar negara mereka sendiri. Keempat, peluang pelabur daripada Malaysia akan mendapat keuntungan faedah yang lebih tinggi dalam bidang pembinaan, logistik, penghilangan dan juga telekomunikasi. Saya berikan contoh kepada anda di mana pada tahun 2015 Malaysia telah mencatatkan keuntungan sebanyak ringgit Malaysia 601.6 bilion ringgit. Syabas buat Malaysia. Dan manfaat yang terakhir adalah duty import, di mana 73% daripada barangan ekspor tekstil ke Amerika Syarikat akan dihapuskan serta-merta apabila berkuat kuasanya TPPA ini. Umumnya saya telah ceritakan kepada anda bagaimana TPPA ini bukan sekadar menjadi halua telinga, namun bagaimana ia mampu mengubah lanskap ekonomi negara. Ya, pemimpin yang menguruskan urusan negara. Namun kita yang akan menentukan sama ada TPPA ini berjaya ataupun tidak di negara kita. Malaysia akan mencapai kejayaan. Namun, adakah sepantas saat kita menyertai TPPA ini? Menyertai TPPA ini tidak sama dengan menyertai hari esok, tuan-tuan dan puan-puan. Di mana TPPA ini penting bagi Malaysia kerana daya saingnya yang lebih tinggi dan kebolehan membina perdagangan dan juga teknikal. Tahukah anda semua bahawa negara Brunei, Singapura dan Vietnam telah pun berada dalam TPPA ini, dan perolehan kerajaan bagi ketiga-tiga negara ini akan menjadi lebih meluas. Dan andai kata negara ASEAN yang lain seperti Thailand dan Filipina turut sama menyertai TPPA ini, maka percayalah kata-kata saya, Malaysia akan jauh ketinggalan di belakang. Tuan-tuan dan puan-puan, 4 tahun lagi kita bakal menuju tahun 2020. Tahun yang dinantikan untuk melihat kejayaan Malaysia. Tahun yang dinantikan untuk melihat keagungan negara kita. Namun, adakah janji yang menjadi realiti atau janji yang akan dimungkiri? Kabarkan kepada saya, lautan mana yang tak bergelora, bumi mana yang tak ditimpa hujan. Mungkin pada awalnya kita akan melihat masalah dan kurangnya kesan besar terhadap ekonomi kita. Namun percayalah, 5 tahun akan datang kita pasti menuai hasilnya. Saya seru kepada semua anak bangsa, bangkitlah, merdekakan bumi kita. Ayo menuju negara maju wawasan 2020. Harapan pemimpin dahulu yang menginginkan negara kita merdeka. Kita ada hak untuk hidup lebih selesa dan TPPA adalah jawapannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak teruja sekali penyokong Cik Hanis Azira yang mewakili negeri Terengganu. Kabarnya orang Kedah? Ya. Ya. Terima kasih kerana membuat kami tak mengantuk walaupun hari petang. Okay, terima kasih. Okey. Perjanjian TPPA ini disertai oleh 10 buah negara dan 11 termasuk Malaysia. Betul kan? 11. 12 termasuk Malaysia. 12 termasuk Malaysia, okey. Dan dengan ini akan membuka perniagaan atau bisnes di Malaysia seluas-luasnya kepada 11 buah negara. Dan timbul kebimbangan. 11 buah negara bebas berniaga, bebas berdagang di Malaysia. Kita kebimbangan kepada peniaga-peniaga kecil, usahawan-usahawan kecil tentang kemampuan mereka untuk bersaing dengan peniaga-peniaga pada pedagang-pedagang pada luar. Apa hujah Cik
Aniza mengatakan TPP ini akan memberi satu kebaikan kepada negara kita menuju negara maju. Sikit je jawab. Satu je cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih di atas soalan diajukan sebentar tadi. Soalan itu berbunyi bagaimana syarikat penyelesaian kecil sederhana mampu untuk bertanding dengan syarikat di luar negara. Saya khabarkan kepada anda semua tadi bahawa TPP ini memegang 4 aspek kerjasama dan salah satunya adalah mereka akan membimbing syarikat perindustrian kecil sederhana untuk bersama-sama menjalinkan kerjasama dengan syarikat negara luar seperti menjalin, memasar dan menjalankan penyelidikan sebelum menyertai pasaran terbuka TPP ini. Mereka akan memberikan cara untuk berniaga dengan betul agar mereka dapat bertanding seiring dengan syarikat-syarikat yang lebih besar. Sekian, terima kasih.